Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pengajar pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Kalau kita arak disebut Syifa'ul Qulub, Syifa'ul Qulub ataupun Dawa'ul Qulub, penawar bagi hati. Kita telah bincang, iaitulah pasal yang kedua dalam kitab ini yang menyebut tentang kalbu, penyakit-penyakit kalbu. Kalbu ni panggil jantung, penyakit dalaman. Kalau penyakit luar tu penyakit zahir, kalau ni penyakit batin. Penyakit batin yang pertama yang telah kita bincang iaitulah tentang syarahut ta'am, sangat loba, sangat gemar, sangat pelahap manusia ni kepada makanan. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba di atas berkata-kata. Allahu Akbar. Malam ni memang pukul, kalau kita kira pukul ni, pukul maut dah kita ni. Tidak suka manusia ni bercakap, tak kira tepat. Di rumah dia bercakap, di kedai kopi dia bercakap, atas masjid cakap ke tak? Cakap juga atas masjid. Buah hoha sampai jadi pasal ikan masjid. Jadi tidak ada adab, tidak ada etika, kerana manusia ni terlalu suka, sangat loba di atas berkata-kata. Ketahui olehmu bahawasanya loba tu maknanya kuat sangat, suka sangat. Berkata-kata itu kelakuan yang dicela, wajib yang dicela. Maknanya kelakuan yang dicela, satu perangai yang dikeji oleh syarak. Itu makna cela, itu makna dikeji, dilarang oleh syarak. Bila dilarang oleh syarak, apa tugas kita? Yang wajib atas kita menjauhkannya. Maka kita wajib kena jauhkan dia. Jadi tak boleh kita berkata-kata banyak. Kerana apabila loba, apabila suka, gemar seorang atas berkata-kata, nascaya keluar daripadanya perkataan yang sia-sia. Allahu Akbar. Tak lagi dah. Kalau bercakap mesti ada yang sia-sia, yang lebih daripada had. Dan dengan yang sia-sia itu sebab bagi gelap jantung. Ini punca gelapnya hati kita ni, gelapnya jantung kita ni, gelapnya mata hati kita ni, tak mau nampak kebenaran. Tak mau, tak suka beramal ibadat, tak mau sebab apa? Sebab hasil daripada mulut banyak bercakap. Berat tak berat penyakit ni? Berat ni, penyakit yang kita suka semua ni. Kalau penyakit orang tak suka tak apa, ni penyakit suka. Bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi mati jantung itu. Allahu Akbar. Jumpa penyakit tak jumpa penyakit? Sebab apa hati kita ni keras? Sebab apa kita tak mau beribadat, tak takut pada Allah SWT? Berpunca daripada mana? Daripada hati yang mati. Siapa yang mematikan hati? Apa kumannya, apa virusnya? Banyak berkata-kata. Penyakit berat ni. Dan kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lidah. Jadi bila seorang sahabat nama dia Muaz radhiyallahu taala anhu, hadis ini telah kita baca dulu dalam muka surat 13. Dalam muka surat 13 dulu kita hurai dah hadis ini panjang. Hadis Muaz ni. Jadi kita nak ambil syahid je malam ni, muka surat 13 apa ni, muka surat yang lepas, muka surat 12. Muka surat 13 tengok. Sudah ada hadis wahal yakubun nas ni. Kerana itu Nabi kita bila Muaz tanya, apakah Allah Ta'ala akan ambil kesalahan di atas kata-kata kita ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, wahal yakubun nas ala wujuhihim au manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Allahu Akbar. Artinya, dan tiada menyembamkan akan manusia, tidak dihempak manusia ni di atas hidung mereka itu, melainkan yang diketam. Maknanya yang diketam tu hasil daripada benih yang dituai oleh lidah mereka itu. Artinya perkataan mereka itulah ia menyebabkan hasil daripada kerja lidah tu. Ketam tu maksudnya orang mengetai padi. Padi ni bila kita tuai, bila kita tanam, kita akan ketai dia, kita akan apa dia panggil, menuai padi, kerak padi tu. Jadi hasil daripada kerja kita, lidah kita ni banyak sangat, ia menyebabkan kita, orang yang bercakap itu akan dihumban ke dalam neraka hasil daripada lidah. Itu penyakit berat. Tanda tengok nombor 1 di bawah, dia kata hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi, dan telah pun kita jelaskan
sanak dia pada pelajaran yang lepas. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda lagi, Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falnaqul khairan aw liyasmut. Falyaqul khairan aw liyasmut. Dia tulis nun situ, dalam dapat adanya falyaqul. Nun tu jadi ya. Itu lafaz dalam kitab hadis. Falyaqul khairan. Baikilah lafaz tu. Nun tu kata titik bawah. Falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya sesiapa yang membenarkan ia akan Allah Ta'ala, maknanya siapa yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan percaya dia dengan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaklah ia berkata-kata akan yang baik. Falyaqul khairan, mu kata benda baik je, suruh orang buat baik, nasihat kepada orang, cakap yang benar. Au liyasmut, atau hendaklah dia diam, tak usah cakap, duduk dia, tak apa, duduk diam. Mana baik dengan bercakap? Kalau kita bercakap itu untuk nasihat, maka baik bercakap. Kalau kita bercakap itu untuk kebaikan, maka baik kita kena bercakap, sebab boleh pahala. Tetapi kalau kita nak bercakap benda mungkar, benda maksiat, baik duduk dia. Masuk dalam masjid, tengok orang bercakap, duduk lain. Tak boleh duduk dekat dia ni, asyik duduk bercakap je. Orang duduk berzikir dia bercakap, orang duduk baca Quran pun dia bercakap, orang duduk mengajar kuliah pun dia bercakap. Pindah duduk tempat lain, luahkan lagi masjid lagi ni. Jadi duduk di tempat lain, jangan duduk. Sama ada mu diam ataupun bercakap benda baik. Tengok nombor 2 di bawah, rawahu syaikhan. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang hebat, yang banyak meriwayatkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yatawakkal li bima baina lihyaihi, bima baina lihyaihi, tengok hadis dia masalah, wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannati. Itu lafaz dia ni. Dia kata hadis riwayat Bukhari, lafaz macam ni yang ada dalam hadis Bukharinya daripada Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau boleh tanda sikit tepi dekat kitab tu, riwayat yang Bukhari macam ni bunyinya, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Itu riwayat Bukhari. Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya, sesiapa yang menjamin bagiku, siapa dia jamin untuk aku akan barang yang di antara 2 tulang dagunya. Ma baina lahyaihi itu 2 tulang dagu dia. Apa dia 2 tulang dagu tu? Tulang keng kita ni. Keng ni kalau bahasa Malaysia ada panggil apa? Rahang. Tulang rahang. Betul eh? Mana hak ngaji bahasa Malaysia? Tak tahu apa. Siapa dia jamin di antara 2 tulang ni? Tulang rahang dia ni. Rahang dia. Jamin apa? Tak bercakap tak baik, tak bercakap udur, tak bercakap benda yang mungkar, benda yang maksiat. Dan wama baina rijlaihi, dia jamin nak jaga benda yang duduk di antara 2 kaki dia tu. Apa dia? Benda 2 kaki. Faraj dia lah. Faraj dia ni tak letak di tempat yang haram, tidak buat benda-benda yang karut, yang mungkar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adman lahul jannah, aku jamin baginya akan syurga. Tanda lepas pada itu akan syurga itu tutup situ, tutup kurungan. Itu sakat tu arti hadis. Bermula daripada artinya tu, buat kurungan sampai kepada aku jamin baginya akan syurga, tutup kurungan. Jadi kalau kamu baca nanti setakat tu sempadan terjemahan hadis.
Dan dikehendaki itu huraian Tuan Syekh kita ni. Dan dikehendaki dengan barang yang antara dua tulang dagu, iaitulah lidah. Dua tulang dagu ni lidah. Kalau mu jamin nak jaga lidahmu, dan dikehendaki dengan barang di antara dua kaki itu faraj, kemaluan kita ni. Orang boleh jaga dua ni, kemaluannya tak letak di tempat yang haram, lidahnya tidak bercakap benda-benda yang haram. Nabi janji nak beri apa kepada kita? Nak beri apa? Syurga. Adman lahul jannah, kata Nabi, aku jamin orang ni boleh masuk syurga. Berat tak berat? Mana penyakit tu berat lah tu. Bila orang tak boleh jaga, tak boleh kawal dua penyakit ni, maknanya orang ni tidak ada jaminan untuk pergi ke syurga. Wal-iyazu billah. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada yang lebih banyak barang yang masuk ia ke dalam api neraka. Orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa benda kah yang boleh membawa orang ni ke neraka, yang ramai orang masuk neraka dengan sebab dia? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua yang berlubang. Dua yang berlubang. Apa dia? Yang pertama mulut, yang keduanya faraj. Dia kata di sini, hadis ini riwayat Tirmizi. Dia tak bawa sanad, tak bawa apa ni, tak bawa lafaz ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kasura kalamuhu, man kasura kalamuhu, kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu, wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bihi. Allahu akbar. Berat ke tak berat? Tak tahu lagi, tak terjemah lagi saya tak. Baca baik-baik awal. Man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasurat zunubuhu. Letak koma tempat kita break tu, koma baru sedap baca. Kalau tidak dia baca tak tahu break mana. Orang panggil break emergency tengah jalan. Wa man kasurat zunubuhu fannaru aula bihi. Artinya, barang siapa banyak perkataannya, nescaya banyaklah tersalahnya. Cakap banyak, banyaklah salahnya. Dan barang siapa banyak tersalahnya, nescaya banyak dosanya. Dan barang siapa banyak dosanya, maka api neraka itu lebih utama dengan dia. Wal-iyazu billah. Lepas dengan dia tu tutup kurungan. Itu sempadan terjemahan dia. Hadis ini tengok nombor 2 di bawah. Rawahu Abu Nuaim fil Hilyah, Hilyatul Ulama, min hadis Ibni Umar an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ini kata ulama dalam Al-Jami' As-Saghir dhaif. Hadis ini dhaif, lemah sanadnya. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Allahu akbar. Tulis kat tepi itu kebinasaan lidah. Kebinasaan dengan sebab lidah ni ada beberapa perkara. Kita tengok beberapa perkara ada Tuan Syekh kita ni sebut kepada kita. Tetapi memadakan dikau kerana menolak akan semuanya itu, jadi banyak kebinasaannya banyak. Kata Tuan Syekh ni, tapi cukuplah sebagai penawarnya, sebagai penghalang kita daripada kebinasaan itu. Apa dia penghalang dia? Kamu beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitulah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu ayatnya, Suratun Nisa ayat 114. Artinya, tiada ada kebajikan padanya pada banyak daripada bisik-bisikan mereka. Mana bisikan yang dibuat oleh orang kafir ke, orang munafikin ke, siapa saja ke, bisik-bisikan itu, cakap-cakap dia tu tidak ada membawa kebaikan.
Melainkan kebaikan ada, tapi melainkan tu duduk di mana? Melainkan mereka yang menyuruh ia dengan bersedekah. Jadi kita bercakap banyak tapi nak suruh orang buat baik, suruh bersedekah, tolong tuan-tuan sedekah. Kita sekarang ni tengah sedar nak siap nak selesaikan masjid kita ni, contohnya masjid kita ada hotel lagi, pakat sedekah. Asrama untuk pelajar-pelajar kita duduk, takkanlah tak kesian tengok asrama pondok-pondok kita ni. Allahu Akbar, tepuh di kambing pun balik pondok, soalnya tepuh di gajah dah. Ini kita buat asrama, pakat siap. Ini kita bercakap banyak tapi nak kempen orang suruh buat sedekah. Apa jadi? Atau kebajikan, au ma'ruf, ataupun kita nak suruh orang buat benda yang baik, au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Jadi sakak maksudnya tu habislah terjemah ayat dia tinggal sini, au islahim bainan nas ni. Kena tambah situ, tambah dalam ayat tu, tulis itu, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin au ma'rufin, tambah au islahin bainan nas. Tuan Syekh dia nak setakat tu ayat tu boleh jadi pencetak yang gugurkan dia, sebab arti dia ada di bawah. Itu maksud dia nak situ. Jadi Allah Ta'ala gariskan kepada kita dalam ayat ini 3 benda yang kamu boleh cakap: suruh orang sedekah, suruh orang buat benda makruf, dan islah bainan nas, nak damaikan di antara dua manusia. Kalau manusia kelahi, kita pergi berjalan, habis harta benda, habis benda-benda semua sekali, itu pahala yang begitu besar. Kenapa? Kerana kita nak islah, nak damaikan di antara manusia. Dalam hadis lain Nabi kita sebut, di antara perjalanan yang paling baik yang disukai oleh Allah, islahu zatul bain, mendamaikan di antara dua kumpulan yang berkelahi. Allahu Akbar. Jadi kita cubalah lagu mana nak damaikan. Makna ayat ini apa dia? Bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada memberi manfaat akan dikau. Jadi benda tak manfaat jangan bercakap. Dan engkau simpankan akan perkataan engkau pada yang beri faedah. Jadi kalau kita guna perkataan kita ni kepada benda-benda yang boleh faedah, ya, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Lepas tak lepas kita? Lepas. Siapa dia boleh jaga lidah dia ni untuk bercakap benda-benda baik, orang ni dapat kelepasan akhirat. Dikendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu. Jadi maksud dalam ayat tu, mafhum ayatnya barang yang tak boleh manfaat tu apa dia benda? Iaitulah perkataan yang jikalau ditinggalkan dia, nascaya tiada luput dengan dia oleh pahala akhirat atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Maksud perkataan yang tak beri manfaat, kalau kita tak bercakap, tidak memberi kesan kepada pahala kita, ataupun tidak memberi mudarat ke dalam dunia, maka itu tak baik tak bercakap. Dan barang siapa menyimpankan ia daripada perkataan atas memberi manfaat, nascaya sedikit oleh perkataannya. Kalau kita bercakap untuk manfaat saja, tak payah bercakap banyak. Tapi kalau kita nak bercakap untuk benda-benda yang tidak beri manfaat, maka kita kena bercakap banyak. Sebab tak ada kerja. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada berfaedah. Kita kena fikir waktu kita nak berkata-kata dengan benda yang tak berfaedah, kita fikir baik-baik. Akan bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, ganti daripada perkataan yang tiada berfaedah itu, nascaya ia adalah ia untung yang sangat besar. Betul ke tak betul? Betul tak betul nasihat kita ni? Sangat betul. Daripada mu bercakap satu kali, bercakap benda yang tak baik, bising di atas masjid kau, di mana tempat, baiklah kita guna lidah kita ni untuk menyebut nama Allah. Duk dia subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik ke tak baik? Sangat baik. Kerana zikir Allah Ta'ala itu, zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Zikrullah itu dianggap seperti sepotong emas. Sekali kita berzikir, boleh seketul emas. Kalau boleh berzikir, boleh seketul emas,
Tak ada orang tak berzikir atas dunia ni. Betul tak? Boleh nasib wukuf ramai orang berzikir. Jangan kena pergi majlis zikir tu pasal ada jamu lepas ni. Penuh orang pergi. Dan perkataan yang tiada berfaedah itu menyerupai akan sepotong daripada tanah yang keras. Orang kecek tak faedah ni seolah-olah dia duk kutip tanah kau. Sombak dalam lagu ni atas belakang dia buat berat. Maka betapa suka orang yang berakal meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah yang keras itu. Suka ke macam ni? Abadan, sama sekali tak ada orang suka. Ini jika perkataan itu tiada ada padanya dosa. Jadi kalau kita bercakap yang tak ada dosa ni, bercakap perkataan yang harus, boleh kita bercakap. Buat cerita-cerita lama, cerita-cerita nostalgia orang panggil. Tetapi maka jika ada padanya dosa, mengumpat, keji orang umpamanya, telah rugi ia dengan sebab meninggalkan emas dan mengambil ia gantinya akan sepotong api neraka. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Betul kata betul? Bandingan yang cukup simple yang dibuat dalam kitab kita ni, simple benar bandingan dia. Orang yang bercakap sebut nama Allah Ta'ala ni, berzikir, cakap benda baik seolah-olah kita mengumpul ketulan emas. Orang yang bercakap tak ada kerja ni, yang tak terlibat dengan dosa, buah kosong, seolah-olah dia kumpul tanah kau, tanah kah. Tapi kalau orang ni bercakap dusta, mengumpat, mengeji, dia kumpul api. Beratlah tu. Berat tak berat? Kalau kumpul tanah berat dah kita je. Ni kumpul api, Allah Ta'ala yang maha mengetahui betapa rugi, betapa bodohnya orang ini. Siapa dia orang ini tu? Kita inilah yang bercakap tak betul kalau ni. Maka setengah daripada segala perkataan yang beri manfaat itu menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan, segala negeri dan segala adat manusia, segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Beri manfaat ke ni? Manfaat dari dunia. Manfaat sebab orang nak berniaga ni kalau tak bercakap, siapa nak tahu barang kita tak? Maka setengah daripada kebinasaan, hak saat ni bercakap yang ada manfaatnya lah. Perkataan yang bawa kebinasaan daripada lidah yang banyak itu, yang pertama, tulis itu. Yang pertama berdusta. Cakap bohong. Hak ni yang satu. Dan mengumpat. Letak nombor 2. Mengumpat. Yang ketiga, dan berbantah-bantah. Suka berbantah-bantah, suka berdebat, berkelahi dengan orang. Dan memuji. Suka memuji orang, masalah juga ni. Allahu Akbar. Kita hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, tanya dia suka orang, dia puji orang, melangit naik. Orang ni hebat, orang ni bagus, orang ni tapi kalau dia benci kawan tu, dia keji pula sapa ke langit 7, bumi ke 7 yang ludah masuk. Betul tak? Habis. Dan melawak. Melawak ni bahasa Malaysia ada ni. Dia tulis dalam kurungan tu selora. Selora tu bahasa Kelantan. Ke selora ni bahasa Malaysia. Selora. Seluruh. Kalau masih nak Malaysia seluruh tak? Ada seluruh. Melawak. Bekok. Seluruh ni makna bekok. Gurau. Itu dia panggil kebinasaan lidah. Adapun berdusta. Berdusta ni bukan itulah. Maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Jadi dia nak takrif apa dia dusta tu. Jadi yang pertama, penyakit yang pertama dusta. Apa dia makna dusta? Tengok takrif dia. Lepas pada dusta tu, ada pun dusta. Letak 2 titik. 2 titik. Tak. Letak titik. Dia panggil titik bertindan. Titik apa ni? Titik tindih 2. Sebabnya, lepas pada itu, dia nak hurai makna dusta tu apa dia benda. Dia tak ada sudut takrifnya. Dusta itu iaitu mengkhabarkan, yakni menceritakan akan sesuatu di atas menyalahi barang yang ia atasnya. Jadi kita cerita benda yang menyalahi apa yang sebenar.
maka itu dipanggil apa tu? Dusta. Sama ada mengetahui ia akan yang demikian, dia tahu, dan menyengaja sahaja buat, atau tak sengaja. Dan mengetahui dan sengaja itu syarat bagi berdusta, bukan syarat bagi nama dusta. Jadi makna dusta tu, kita kata satu benda yang kita tidak tahu betul tak atau salah. Betul ke salah kita tak tahu. Sengaja tak sengaja pun orang kira dusta lah orang ni bila dia cakap benda yang tak berlaku. Hari ni terutama sekali hari ni, kalau kita baca surat-surat khabar, berita-berita, dengar berita dalam TV ke dalam radio ke, banyak yang fakta-fakta yang tidak tepat. Jadi kita hurai atas tu. Jadi kita juga termasuk dalam orang dusta. Tapi syarat nak dusta sungguhnya, biarlah orang ni dipanggil orang yang sengaja buat benda tu. Telah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 61. Surah Ali Imran, tengok nombor 1 di bawah tu. Surah Ali Imran ayat 61. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Maka artinya, lepas pada arti letak kurungan situ. Maka menjadikan kita, siapa dia kita? Allah Ta'ala akan laknat Allah Ta'ala ke atas sekalian yang berdusta. Al-kadzibun, orang yang berdusta, Allah Ta'ala akan letakkan laknat ke atas mereka. Berat ni penyakit ni. Jadi tak kira lah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi. Alaikum bis-sidqi ni hadis Muslim ni, hadis sahih ni. Ikut sekali. Kita nak suruh pelajar-pelajar kita ni ingat hadis ni. Kamu boleh buat ceramah, buat kuliah. Waktu latih syarah itu baca hadis ni. Ikut sekali apa? Alaikum bis-sidqi fa inna as-sirqa yahdi ilal birri. Letak koma situ. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Koma pula. Wa ma zalal rajulu yasduqu wa yataharras sirqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Nuktah itu, titik itu. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Lepas pada fujur tadi letak koma sekali, wal fujur yahdi ilan nar, koma situ. Wa ma zalal abdu yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kazzaba. Tengok artinya, lazimkan oleh kamu akan benar. Maknanya kamu mesti cakap benar, jangan dusta. Lazimkan benar maknanya mesti kamu ni berlaku benar. Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebajikan. Fa innal sirqa yahdi ilal bir. Dengan kita cakap benar, dia akan bawa kita kepada kebaikan. Dan kebajikan itu menyampaikan ia kepada syurga. Dia bertali. Cakap benar bawa kepada kebajikan. Kebajikan bawa kita ke syurga. Dan sentiasa seorang laki-laki itu benar. Jangan orang perempuan sedih tu. Dia kata ustaz tu sebut laki-laki ya. Ahli hadis ni perempuan yang lagu mana? Jadi kaedah dianya, bila hadis umum sebut laki-laki itu masuklah perempuan. Nabi mal tak naklah sebut 2 kali. Jadi dan sentiasa seorang laki-laki itu dan perempuan itu benar, bila dia cakap benar, sidqun, dan bersungguh-sungguh ia akan benar, hatta yuktaba indallahi siddiqan, hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Comel tak comel? Orang yang suka jaga kebenaran ini, bercakap benar, tak bercakap dusta, buat kebenaran ini, Allah Ta'ala sentiasa orang ini cakap benar, sehingga Allah Ta'ala tulis orang ini orang yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggi tak tinggi darajat dia?
tinggilah bila dapat benar ni. Yang masalahnya bila orang itu tak benar. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan berdusta. Jauhkan diri kamu daripada berdusta. Jangan berdusta sekali-kali. Sebab apa dusta tak boleh? Tak kira. Kalau kita tengah belajar ni, orang tanya, kenapa tak pergi kelas tu? Sakit perut. Padahal dia tak sakit perut. Sakit perut juga sebab makan banyak, kenyang. Itu dusta. Jangan mudah dusta. Tanya orang tua, kenapa tak pergi masjid tu? Sakit kaki. Pergi duduk kedai kopi boleh, pergi masjid sakit kaki. Itu dusta tu. La ilaha illallah. Apa jadi? Kerana dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu daripada berdusta, kerana berdusta itu menyampaikan ia kepada jahat. Orang yang buat dusta ni dia akan pergi kepada kejahatan, fujur, kejahatan. Seperti keluar daripada taat. Orang ni keluar daripada ketaatan. Dan jahat itu menyampaikan ia kepada api neraka. Siapa dia buat jahat, dia pergi ke neraka. Dan sentiasa hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta. Orang ni sentiasa duk bercakap dusta ya kerja dia. Hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Lepas pada dusta tu, tutup kurungan. Setakat itulah dia punya sempadan makna hadis. Huraian dia macam mana? Dan dikehendaki dengan ditulis di sini, Allah Ta'ala kutiba indallah ni dituliskan di sini dengan makna dihukumkan bagi yang pertama dengan banyak benar. Allah Ta'ala kata bila orang ni cakap benar, maka dihukum, disebut orang ni sebagai siddiqin, orang yang benar, minas sadiqin. Dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak benar. Jadi orang ni boleh sifat, boleh pahala benar. Dan dihukumkan bagi yang kedua. Siapa dia yang kedua? Orang yang banyak dusta. Dihukumkan bagi yang kedua dengan banyak berdusta, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Jadi orang yang banyak berdusta ni, itulah Allah Ta'ala tulis pendusta dia ni. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Berat ni. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Artinya, lepas pada arti tak kurungan. Jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan takut oleh kamu akan dusta. Jadi jauhkan diri kamu daripada sifat dusta. Kerana berdusta itu menjauhkan ia akan iman. Maknanya orang bercakap dusta ni orang yang tidak beriman. Iman dia ada, tapi imannya lemah. Sebab apa iman dia lemah? Sebab dia dusta. Berat kata berat penyakit ni? Berat. Cuma dari sudut hadisnya, iyyakum wal kadhiba ni, hadis ini telah diriwayat oleh Imam Ahmad di dalam kitab Al-Musnad. Kitab dia, nama dia Musnad Imam Ahmad. Dengar cerita baik-baik. Suatu hari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bangun berkhutbah, berceramah. Fahamidallah wa asna alaih. Yang pertama sekali dia baca alhamdulillah dan dia puji Allah. Kemudian dia kata, ya ayuhan nas innakum taqra'una hadhil ayah. Hei manusia, kamu semua baca ayat Quran ini. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hei orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, kamu jaga diri kamu, tidak memberi mudarat pada kamu orang-orang yang sesat kalau kamu sudah beriman. Ini nasihat Sayyidina Abu Bakar. Jadi kata dia, wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdi'iha, kamu semua letak ayat ni bukan pada tempat dia. Karena aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia Abu Bakar riwayat, innan nasa iza ra'aul munkar wala yughayyiruhu aw syakallahu an ya'ummahum bi'iqabihi.
Abu Bakar kata, aku dengar Nabi kita bersabda, innan nas, sesungguhnya manusia itu apabila dia tengok kemungkaran, mereka tidak ubah kemungkaran. Kelih orang tak semaya, kita senyap. Tengok orang berjudi, kita senyap. Tengok orang hidup riba, kita senyap. Senyap belakang. Tak ada benda mungkar yang kita larang. Au syakallahu an ya'ummahum bi'iqabihi, nasya Allah Ta'ala akan umumkan bala turun atas dunia ni dengan sebab kamu tak menjalankan tugas amar ma'ruf, tugas larang kemungkaran. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar, ya ayuhan nas iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Jadi kalau tengok dalam riwayat Imam Ahmad ini, hadis iyyakum wal kadhiba ini daripada kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Daripada kata-kata siapa? Kata Sayyidina Abu Bakar, sebab Abu Bakar tak kata aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana itulah setengah ulama apabila mentakhrijkan hadis ini, dia kata apa? Dia kata daripada Abu Bakar, dalam riwayat ini hadis ini mauquf pada Abu Bakar, ada juga riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar marfu' mengangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi yang angkat ke Nabi itu marfu' itu dhaif, lemah. Jadi yang lebih selamatnya kalau kita nak kata, kita letak terus kepada qala Abu Bakrin. Kita terus ambil kata-kata ini, berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba mujanibun lil iman. Lebih selamat kerana hadis yang marfu' yang disandar kepada Nabi itu lemah, dhaif. Tulis kat tepi itu kata-kata ini yang jelasnya daripada siapa? Kata-kata Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Qala Abu Bakar. Jadi bila kamu buat kuliah ke mengajar nanti, kita jangan kata sabda Nabi, kita kata qala Abu Bakrin. Jumpa dah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, tengok nombor 1 di bawah, wa Abu Syekh. Abu Syekh dalam kitab dia Al-Azamah. Baiklah. Hadis yang seterusnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kadzabal abdu, letak bagi betul-betul tu. Idza kadzabal abdu kizbatan, taba'ada anhul malaku milan min natni ma ja'a bihi. Allahu akbar. Bagus ni. Apabila berdusta seorang hamba Allah, jadi daripada riwayat ini kata apa? Apabila seorang hamba Allah Ta'ala itu berdusta sekali, nascaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 milan. 1 mil sebatu. Mil ni 1 batu. Sebatu ni sekilo setengah dekat. Sekilo Sekilo 2. Sekilo pas 1.9 kilo. Mana sekilo setengah lebih. Jadi dalam riwayat ni kata, apabila seorang itu bercakap dusta, 1 kali bercakap dusta, malaikat yang duduk dengan dia, malaikat rahmat lah tu, lari sekilo setengah. 1 batu, 1 mil. Apa? Jauh dia. Sebab apa dia kata? Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia akan dia. Bau busuk. Payah ni. Kalau kita manusia ni bercakap dusta, bau busuk, senang lalu. Dia mari cakap, kamu mari mana? Tak pergi masjid ni, kenapa ni? Allah, sakit lutut. Wah, bau busuk. Kita pun pergi lagi. Bahasa menatai pelawak dia ni. Senang lalu cerita. Ni cakaplah dusta berapa ratus kali, juta kali dusta. Buih mulut-mulut cakap dusta. Bau ke tak bau? Bau kalau dia makan petang. Tak gosok gigi. Nanti ya baunya tak? Pasal apa? Ini rahmatnya Allah Ta'ala beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Allah Ta'ala tak dedahkan rahsia atas dunia ni. Mu mati, jumpalah. Atas dunia ni, buatlah. Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak. Ayat ni bukan suruh buat mungkar. Orang panggil ayat perli. Mu tak malu, buat. Jadi Nabi beritahu kepada kita, mu tak malu, buat. Mu tak malu betul, buatlah mungkar, buatlah maksiat, buatlah apa saja. Tapi tak bang atas dunia ni. Dalam kitab ni kata, siapa dia bercakap dusta, malaikat rahmatnya lari 1 mil
kilo setengah batu. Satu batu satu batu. 1,5 km. Lari kerana bau busuk dusta. Malaikat bang, orang tak bang. Ya, tanda kat situ nombor 2 di bawah. Nombor 1 di bawah. Ke nombor 2 dah. Nombor 2. Hadis ini iza taba'adal abdu ni. Iza kazibal abdu ni. Malaikat lari ni riwayat Imam Tirmizi. Setengah ulama hadis mengatakan hadis ini dhaif. Sanad dia lemah. Ada yang mengatakan dhaifun jiddan. Dhaifun jiddan. Mana lemah sangat dari sudut sanadnya. Ketahui olehmu. Kita tengok lagi. Ketahui olehmu bahawasanya berdusta itu haram, melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Siapa cakap dusta, haram, kecuali sangat berhajat kepadanya. Jadi huraya kita malam ni dalam kuliah kita pada kali ni iaitulah tentang penyakit-penyakit kebinasaan lidah. Yang pertamanya dusta. Cakap dusta, kecuali kerana hajat. Apa dia hajat tu? Seperti berdusta pada peperangan. Kita dalam perang, mestilah kita kena cakap dusta, nak tipu musuh kita. Jangan tipu orang Islam, cakap tipu musuh. Kamu ni, sebagaimana berlaku pada satu cerita, seorang sahabat nama dia Nu'aim bin Mas'ud As-Saqafi. Nu'aim bin Mas'ud dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Ahzab. Dalam peperangan Ahzab, seorang sahabat nama dia Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ni masuk Islam secara senyap, sembunyi. Orang tengah kepung Madinah ni, 10,000 tentera mai kepung Madinah. Nu'aim ni datang jumpa Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, apa peranan saya? Seorang dia, tapi hebat dianya, dia masuk Islam, orang kafir tak tahu lagi dia masuk Islam. Dia boleh menyamar. Kata Nabi SAW, ya Nu'aim, mu ni seorang diri ya, apa yang kamu buat? Orang nak perang 10,000 hari ni, mu seorang. Tapi Nabi kata, al-harbu khid'ah. Dalam peperangan ni kena ada tipu, baru kita boleh kalah dia. Nu'aim pun orang cerdik, masuk dalam kepala dia, tak apa Rasulullah, saya seorang pun saya boleh buat. Dia pergi selalu, Nu'aim ni pergi tempat orang kafir, orang mari daripada Madinah, orang Madinah ni, puak-puak Yahudi, puak apa ni, kafir Madinah ni, dia pergi cakap, dia kata puak-puak Mekah tu nampak macam tak apa nak lekat tahar dah tu, tak apa kuat dah semangat, nak lari balik dah. Mu duk Madinah ni habis kena tangkap Muhammad kali ni. Habis macam mana nak buat? Kamu minta dengan orang Mekah supaya letak 10 orang pemuda mereka di tempat kamu ni. Kalau dia lari, pancung 10 orang ni. Betul juga ni. Dia pergi tempat kafir Mekah ni pula. Dia kata orang Madinah tu nampak Ghatafan tu nampak tak apa kuat dah tu. Macam nak lari balik tu, macam nak baik semula dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis macam mana nak buat? Kamu kena minta orang Madinah bawa pemuda dia letak sini sebagai tebusan. Kalau dia berpaling tada, belok, kamu pancung dia. Jadi dia pergi puak ni, akhirnya bila puak ni minta sungguh, dia kata sungguh dah, betul dah. Nu'aim bagi tahu tu betul. Mereka ni nampak nak belok dah, nak lari dah ni. Jadi dia pecah sama dia. Jadi itu peranan di dalam peperangan. Tapi kita boleh guna ni untuk perang orang kafir. Jangan pula guna hujah ni untuk kalah orang Islam. Mana lagi? Ceritanya panjang. Kalau nak dengar cerita panjang cara detail, ambil dalam buku kita tu, buku sejarah Madinah. Anak tulis cerita peranan Nu'aim bin Mas'ud dalam peperangan Ahzab radhiyallahu ta'ala. Memang hebat cerita. Yang kedua, dan berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Orang duk kelahi dua orang ni, kita bercakap dusta kerana nak damaikan dia orang ni. Kamu dua orang ni kawan rapak tu besar, kawan daripada budak lagi. Sekarang ni nampak renggan, nampak berkelahi, kenapa? Jadi tapi saya selalu dengar kawan kamu tu duk sebut nama kamu tu, padahal tak pernah sebut pun. Bukan cakap sebut, jumpa supah.
Pergi hak nu sorang pula. Jadi akhirnya mereka pun rasa, kita jumpa sekali Macam mana kalau saya ajak dua ni, awak ni dua orang ni. Awak dengan dia pergi rumah saya. Makan sup apa ni panggil sup tulai kering ke apa. Dia abak. Jadi boleh itu walaupun orang itu asalnya tak pernah sebut pun nama dia ni. Tapi dengan cara kita buat dia tu boleh jadi dia berdamai. Dan berdusta suami tatkala engkar ia di hadapan isterinya bahawa ada madunya lebih kasih kepadanya. Orang isteri ramah. Dia macam mana dia nak baikkan di antara dua isteri ni? Allah, hak nombor satu kata, abang kat lo ni duk saya kok muda lah. Nah. Mana boleh. Tengok ni, hadiah hak beli ni, hak nombor satu besar lagi pada dia. Tapi besar kotak ya hak nombor satu tu. Hak nombor model kecil tapi bagi mahal dah. Contohnya, pandailah dia nya besar tengok. Kotak beli hak mana hak dia kecil-kecil ah. Itu tapi kalau dusta cakap belawak tak boleh. Wana tu sibuk tu. 2 hari tak balik nak pergi mesyuarat. Ada semacam mesyuarat. Bila tanya mana suami ni, mesyuarat. Mana? Kuala Lumpur. Padahal duduk rumah bini nombor 2 sebelah tu ya. Ini dipanggil dusta ni. Ini bukan nak mendamaikan. Ini memang dusta. Jarang orang selamat lah. Orang yang kahwin lebih pada satu ni jarang selamat tak kacap dusta. Ada lah tu nak macam mana. Kecuali dia hebat sungguh. Jangan cara orang marah dia mah. Selamatkan diri kamu ya. Dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baik bahawa memakai ia akan tauriah. Letak bagi tauriah dia. Apa dia tauriah? Jumpa tauriah, tak bagi tauriah, iaitu menyebut ia akan perkataan yang ada baginya 2 makna. Yang satu makna yang hampir yang dekat dan satu makna yang jauh. Maka menghendaki ia akan makna yang jauh itu. Jadi kita guna perkataan tauriah. Apa makna tauriah? Orang panggil perkataan mengandungi 2-3 makna. Macam Nabi SAW dalam peperangan Badar. Kayak dia jumpa orang tua seorang tengah jalan. Nabi kata, Nabi nak tanya, ada ke tidak buat Quraisy mari tu? Hai, dia kata, mu siapa? Orang tua ni tanya Nabi, kamu siapa? Nabi kata, saya dulu ke tanya awak. Apa awak tanya pula? Jawab soalan saya dulu. Cerdik Nabi. Dia pun jawab soalan Nabi. Sudah dia jawab, dia tanya, man antum? Siapa pula kamu ni? Nabi SAW saya kata, nahnu mimma. Nahnu mimma. Kami ini daripada air. Nabi pun tak utar dia pun pergi lalu. Dia tak ada tanya air mana, air mana. Sebabnya dia ingat mak ni satu kampung. Di sebelah sana ada satu kampung paja kita banyak mata air lah, berapa air lagi air mata nama kampung lah. Jadi ingat kau mari mata air lah. Air keruh lah, air molek lah, berapa air semua ada. Tidak ada kena air ni. Jadi mak tu makna air. Jadi Nabi kata nahnu mimma. Kami ini daripada air. Sebelum dia tanya air apa, Nabi kita pergi, dia tukar dia auto dia naik jalan terus. Jadi orang tua pinggak-pinggak, mak mana mak di Badar ke, mak di Iraq ke, mak mana tak. Jadi betul tak betul? Nabi tak dusta. Kan manusia ni mari daripada air. Air mana ni? Air lah tu. Nabi tak kata aku kampung air, tapi aku ni mari daripada air. Nahnu mimma, kami daripada air. Lagi cepat-cepat, jangan beri dia tanya. Itu dia panggil cakap tauriah. Tak dusta. Bukan dusta, cakap betul, tapi makna dia banyak. Air sungguh. Air di kampung nama air. Ataupun air tu manusia ni mari daripada air. Itu dia panggil tauriah. Pandai. Jadi kalau kita nak cakap, guna perkataan tauriah. Tauriah tu makna lain boleh. Jadi habislah kita perbincangan penyakit lidah yang berpunca daripada dusta. Tulis itu. Adapun dusta itu maknanya itu huraian yang pertama dalam kitab kita ni. Adapun dusta, insya-Allah taala kita akan masuk kepada yang kedua, adapun mengumpat. Mengumpat ni kita akan, itu perkara yang kedua, iaitu daripada hasil daripada lidah mengumpat.
kita akan sambung perbincangan mengumpat ini di dalam majlis kita yang akan datang insya-Allah. Allahu akbar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.